Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, berjumpa lagi bersama saya, Ustaz Pito, dalam channel YouTube Pito in Heart. Alhamdulillah, hari ini kita banyakkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang untuk bernafas, untuk sama-sama kita mengecap nikmat kesyukuran sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah adik-adik, hari ini kita nak belajar tentang pengertian kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan dan puan-puan, saudaraku yang budiman, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia yang dicipta bertujuan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut dalam surah Ar-Rahman ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqal insan. Sadaqallahul azim, telah diciptakan manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, itulah konsep sebenar Allah nak kita ini sedar diri, kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi manusia yang berperangai seperti ingin menjadi tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah tuan empunya kepada diri kita, kepada bumi, kepada alam semesta ini. Adik-adik sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan, janganlah sekali-kali kita berlagak ego, berlagak sombong, berlagak seakan-akan semuanya milik kita, sedangkan tiada apa pun yang menjadi milik kita. Semuanya milik Allah, tiada apapun milik kita. Semuanya milik Allah, kita tiada apa-apa punya. Itulah realiti hidup kita. Kita hanyalah seorang hamba. Cukuplah, the servant of God, the servant of Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah, manusia mengalami proses pembesaran dari kecil sampailah ke besar. Yang bermula dari kecil ini dinamakan bayi. Manusia bermula dengan bayi. Bayi macam mana sifat dia? Merangkak, berperangai seperti tidak tahu apa-apa, sebab ilmunya tidak ada. Apa ilmu yang bayi tahu? Hanya tahu menangis. Hebat Allah Subhanahu wa taala bagi bayi boleh menangis. Siapa yang bagi bayi ini boleh menangis? Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan menangis itu, kita sebagai orang dewasa akan bertindak kepada bayi itu. Kalau dia nangis, kebiasaan dan kelazimannya, kita akan bagi dia susu. Dia nak khabar, dia itu lapar, dia itu haus. Itulah bayi. Nampak tak? Pertama sekali pembesarannya adalah bayi. Kemudian berubah menjadi kanak-kanak, anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini dia tidak merangkak lagi. Dia dah sudah mula berlari ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari. Inilah proses pembesaran. Bila anak-anak kecil ini, dia boleh buat macam mana orang dewasa buat, tapi tak sempurna. Orang dewasa boleh makan, tapi anak-anak kecil pun boleh makan. Tapi orang dewasa makan kemas, tidak bersepah. Tapi anak-anak kecil makan bersepah-sepah meja. Itulah realitinya. Manusia sedang membesar dan belajar, dan terus belajar. Nampak tak bezanya adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang budiman? Mula bayi, kemudian menjadi anak kecil. Daripada anak kecil, dia berubah menjadi remaja. Remaja ni apa? Remaja ini adalah satu umur, satu fasa di mana dia boleh buat semua benda dah. Tetapi kematangan apa yang dibuat itu tidak sama seperti orang dewasa. Kita ambil satu contoh. Contohnya perniagaan. Bagi seorang remaja, dia boleh memulakan perniagaan. Dia boleh jual apa-apa saja pun. Akan tetapi mungkin disebabkan tiada pengalaman sebagaimana orang dewasa, mereka
berniaga tanpa dokumen yang sah. Contoh, ni sebagai contoh, buka perniagaan tapi dia lupa nak memohon lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan, macam tu adik-adik. Jadi dia berniaga je. Rupanya bila dia belajar, dapat teguran. Adik kalau nak berniaga, lebih baik adik memohon kelayakan perniagaan. Nampak tak? Jadi proses remaja ni proses pembelajaran gitu. Dia boleh buat sama macam orang dewasa, tetapi dari aspek pengalaman, orang dewasa lebih jauh berpengalaman untuk hidup dalam sistem, hidup dalam peraturan. Nampak tak? Remaja boleh hidup dalam peraturan, tetapi pengalamannya itu tidak selengkap orang dewasa. Baik, beralih pula kepada orang dewasa. Kalau kita nak cerita tadi satu persatu ni adik-adik, banyak konteks dia. Tapi saya ceritakan ini secara ringkas supaya adik-adik mudah faham dan dapat aplikasi untuk menjawab peperiksaan, untuk menjadikannya satu ilmu, satu bekal secara ringkas sahaja. Kepada ibu ayah, mungkin video ini boleh diajarkan kepada anak-anak, mungkin boleh disebarkan kepada sahabat-sahabat guru sebagai bahan bantu mengajar. Itu saja niat saya untuk membantu tuan-tuan dan puan, adik-adik yang berada di rumah. Baik, beroleh pergerakan daripada remaja pergi ke dewasa. Dewasa ini dari segi fizikalnya menjangkaui bayi, anak kecil, remaja. Adalah berkemungkinan orang dewasa ini pengalamannya banyak. Kita ambil contoh, apabila melakukan sesuatu kerja, orang dewasa ini bukan saja membuat sesuatu pekerjaan itu dengan pengalaman, dengan keberdayaan fizikal, tetapi orang dewasa ini turut memahami sistem-sistem yang dilalui sebagai seorang manusia. Itu ada undang-undang, ada syariat. Seperti mana kita beri contoh perniagaan tadi. Orang dewasa berniaga, mereka telah memohon lesen perniagaan. Orang dewasa berniaga dengan sistem itu, ataupun perniagaannya lebih berkonteks sistematik. Ada firma, ada pekerja, ada barang yang diniagakan, ada sistem, ada format yang disahkan dalam sistem kehidupan itu sendiri. Dan akhirnya, proses tumbuhan manusia paling terakhir ialah tua. Apakah itu tua ataupun senja usia? Tua ataupun kita sebut dalam bahasa biasa kita tua. Bagaimana orang tua dibandingkan dengan orang dewasa? Orang tua fizikalnya pun sudah susut. Mungkin mereka bertongkat, ada yang terlantar, sakit, ataupun orang tua yang masih sihat tapi bentuk fizikalnya sudah berubah. Rambut daripada hitam menjadi putih, terdapat kedutan di kulit muka, di kulit badan. Tenaga tidak seberdaya orang dewasa. Inilah orang tua daripada segi fizikalnya yang kita nampak, dan segi pengalaman memang banyak. Inilah proses tumbuh besaran manusia daripada bayi merangkak masuk ke anak kecil, boleh berlari aktif, tapi membuat sesuatu itu tanpa tahu yang mana betul, yang mana baik, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil. Masuk ke remaja, semua input diberikan pada time ini, tetapi mungkin ketiadaan pengalaman menjadikan sistem itu tidak dapat diadapt sesempurnanya kepada kesemua peringkat remaja amnya. Naik pula ke orang dewasa. Orang dewasa ini pengalamannya banyak, apa sahaja sistem kehidupan manusia dapat diaplikasi pada waktu ini. Ini adalah konteks orang dewasa. Beroleh dan bergerak pula kepada orang tua, di mana fasa ini adalah fasa yang terakhir pada pembesaran manusia sebelum kita semua akan menghadap Allah SWT. Kita ke dalam satu proses yang seterusnya, itu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti merasai mati. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rujuk dalam buku teks ibadah, kita rujuk buku teks ibadah tahun 1,
keluaran JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa. Jelas adik-adik boleh rujuk. Dalam muka surat 1 kita belajar pasal konsep kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut hamba, konteks yang pertama, hendaklah kita ada rasa taat kepada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep dan konteks ini mudah adik-adik. Kita ni hamba. Manusia adalah hamba kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba, hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konteks yang pertama. Jangan ada rasa ego. Jangan ada rasa sombong gitu. Jadi, apabila kita ini sebagai hamba, hendaklah kita patuh kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah letakkan banyak undang-undang. Allah dah letakkan banyak perintah. Patuhlah. Allah suruh solat, kita kena solat. Dalam sistem manusiawi, Allah telah mengatakan Allah mencintai kebersihan. Allah menyayangi benda-benda cantik. Jadi kita jangan buang sampah merata-rata, jangan menconteng hak kerajaan, jangan melakukan kerosakan di muka bumi, jangan menganiaya makhluk, haiwan dan sebagainya. Jangan kita sakiti hati jiran kita, tetapi hendaklah kita hidup dalam makmur dan aman damai, menghormati semua lapisan makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah dalil kita ni hamba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah. Kita ni sebenarnya dijadikan oleh Allah SWT untuk beribadah. Jadi ibadah ni apa? Serah diri. Ibadah ni konsep dia serah diri. Bila serah diri, kita kena patuh 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, peranan kita sebagai hamba Allah SWT. Bila kita dah tahu kita ni dijadikan untuk serah diri, untuk beribadah, maka kita kena melakukan ibadah kepada Allah SWT. Apakah cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Islam ada sistem, Islam ada cara macam mana nak serah diri. Allah suruh kita solat, kita kena solat. Allah suruh kita perbanyakkan ibadah, kita banyakkan ibadah sunat. Kita ada ibadah wajib, kita ada ibadah sunat. Kita kena semayang 5 kali sehari semalam. Kita kena banyakkan amalan sunat. Apa amalan sunat? Berzikir, menyebut nama Allah. Kita boleh bersedekah, kita boleh melakukan perkara-perkara yang baik, mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk amalan-amalan manusiawi yang boleh kita lakukan untuk menyerlahkan konteks kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita berbuat baik sesama makhluk. Yang pertama, apa yang boleh kita buat? Membantu ibu dan ayah. Bantulah apa pun. Adik-adik nak basuh kereta ke, nak basuh pinggan ke, membantu ibu dan ayah. Yang kedua, berbuat baik kepada jiran. Adik-adik kena hormat jiran sebelah rumah kita. Sebab jiran adalah orang yang paling rapat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Dia akan tolong kita kalau apa-apa kes kecemasan. Jadi kita kena berbuat baik sesama jiran kita. Yang seterusnya, berbuat baik kepada orang tua. Hormat orang tua, memberi salam, memberi bantuan kepada manusiawi, menyayangi haiwan, menyayangi tumbuhan. Ini antara amalan yang adik-adik boleh semai dalam kehidupan adik-adik. Baik, apakah jenis-jenis ibadah? Ibadah ada dua adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT. Ibadat umum, ibadat khusus. Ibadah umum ini adalah perkara seharian yang kita lakukan. Contohnya, makan, minum, tidur, tidak membazir, menolong orang, membantu orang, menghormati orang dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ini akan jadi ibadah. Ibadah khusus apa? Ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam, sebagaimana solat, puasa, bayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk konteks kali ini, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita betul-betul serah diri kepada Allah. Jadilah hamba yang taat kepada Allah. Adik-adik taat kepada mak dan ayah. Adik-adik
taat kepada mak dan ayah. Saya seru 2 kali adik-adik. Sebab tanpa mak, tanpa ayah, siapalah kita? Sayangi ibu ayah kita, taat mak ayah kita. Taat selagi mana ibu ayah dan kita. Taat ibu dan ayah. Sebab ayah ibu nak sangat kita jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Sebab kita kena taat ayah dan ibu kita. Taat Allah, taat Rasul. Settle semua masalah dunia ni. Ingat adik-adik, sayang mak ayah, sayang mak ayah, sayang mak ayah. Ini adalah jambatan. Kenapa? Bila kita kasih ibu dan ayah kita, kita sebenarnya mematuhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kita kena berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Jadi dalam konteks kehambaan ini, kita adalah hamba. Manusia adalah hamba. Bukan manusia Tuhan, tapi manusia adalah hamba kepada Tuhannya yang menciptakan. Baik adik-adik, untuk sesi yang terakhir ini, marilah sama-sama kita menghayati satu lirik. Adik-adik boleh tengok lirik ini pada muka surat ketiga dalam buku teks kita tadi. Dan sama-sama kita menghayati lagu ini, Aku Hamba Allah, insyaAllah. Kita hamba Allah, wajib patuh kepada Allah. Lakukan suruhan Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Taat patuh suruhan Allah, tinggalkan juga larangan Allah. Semuanya adalah ibadah kepada Allah. Sayang Allah, taat Allah, jauhi larangan Allah. Kita akan disayangi Allah. Sayang Allah, taat Allah, jauhi larangan Allah. Kita akan disayangi Allah. Kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, kita hamba Tuhan. Baik adik-adik sekalian, itulah lagu dia, Kita Hamba Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dalam silibus pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi